kita baca walabisu fi kahfihim, kita enjak balik sikit, kita pusat sikit untuk kita masukkan dengan ayat yang seterusnya ini, iaitu ayat yang paling di atas. Bermakna ayat yang kita baca pada malam ini merupakan khulasah, merupakan kesimpulan kepada kisah Ashabul Kahfi, di mana di antara sebab turunnya surah Al-Kahfi ini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beberapa pembesar Quraisy atas soalan yang disediakan oleh Yahudi tentang roh, tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan habaq kepada kamu esok, tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ungkapan insya-Allah. Maka Allah turunkan ayat yang menegur baginda Ar-Rasul, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Dan janganlah kamu, hai Muhammad, berkata untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, sesuatu perbuatan, sesungguhnya aku akan buat esok, tanpa disebut di sana ayyasha Allah, bahawa Allah kehendaki. Jadi tuan-tuan cuba perhatikan di situ perkataan wala. La di situ adalah la nahi. Tuan-tuan bisa tengok ini setengah. Nahi mana apa? Mana apa Pak Ahmad? Nahi. Nahi bukan nahi, ada nahi dia sebab hidup mancung ni. Dan nahi kan. Jadi nahi ni tak ada, tapi dalam bahasa Arab larang, bermakna jangan. Kan? Dan larangan di sini larangan yang sungguh-sungguh larang. Sebab selepasnya ada satu perkataan taqulanna. Taqulanna tu adalah fi'il mudhari'. Taqulanna adalah fi'il mudhari' yang berakhir dengan nun taukid. Nun taukid ini memberi maksud mengukuhkan, menguatkan fi'il mudhari'. Jadi larangan ini adalah larangan yang sungguh-sungguh. Dan jangan sesekali kamu berkata akan sesuatu, sesungguhnya aku akan buat sesuatu perbuatan itu, tanpa disebut di awal ataupun di akhirnya insya Allah. Jadi apabila Nabi kata macam tu, maka Allah Subhanahu wa taala tak menghantar Jibril untuk menceritakan tentang Ashabul Kahfi selama berapa lama tuan-tuan? 15 hari. Nabi tak boleh cerita, sedangkan dia janji esok aku nak abang. Esok tak boleh nak abang. Nabi Sulaiman juga tuan-tuan pernah ditegur, sebab Nabi Sulaiman ini dia satu ketika dia habaq kepada orang ni. Nabi cerita satu hari Nabi Sulaiman ini dia habaq la atufanna al-lailata ala sab'ina imra'ah. Pada malam ini aku akan buat giliran kepada isteri aku seramai 70 orang. Kan? Dalam riwayat yang lain 90 orang. Dalam riwayat yang lain 100 orang. Isteri Nabi Sulaiman 1000. Isteri tuan-tuan apa? Seorang anak. Semalam dia nak buat giliran 70 isteri. Ini kira-kira ini kelebihan khususiat yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman. Dan setiap isteri yang aku bersama dengannya pada malam ini, dia pun akan dapat anak ghulaman yuqatilu fi sabilillah.
Semuanya akan mengandung dan anak itu adalah anak lelaki dan semuanya akan berjihad pada jalan Allah. Diberitahu kepada Nabi Sulaiman oleh malaikat, "Qul insya-Allah." Selepas kata tu, katalah insya-Allah. Falam yaqul. Nabi Sulaiman terlupa nak sebut. Maka dia pun buatlah malam tersebut giliran satu rumah demi satu rumah. Dan hasilnya seorang pun tak mengandung. Melainkan seorang isterinya sahaja yang mengandung, itu pun anak perempuan. Nabi, apabila dia cerita saya ni, dia kata, dia bersumpah, "Wallazi nafsi biyadihi law qala insya'Allah lam yaknus wa kana darkan lihajati." Demi kekuasaan, demi diriku berada di bawah kekuasaan Allah, kalaulah Nabi Sulaiman itu kata pada ketika dia diperingatkan, hang kata insya-Allah, dia kata, sesungguhnya Allah tidak akan mengkhianati hajat. Pasti dia akan dapat apa yang dia hajati. Bermakna apa? Semua isterinya akan mengandung, semuanya anak lelaki, dan semuanya akan berjihad fi sabilillah. Jadi kata ulama, Allah memperingatkan kita dengan bawa mai cerita tentang Nabi pun kadang-kadang terlupa, yang dipilih oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Apatah lagi kamu manusia biasa ni, memang kadang-kadang terlupa. Jadi apabila kita berjanji nak melakukan sesuatu, maka kita disuruh untuk sebut insya-Allah di awal ataupun di akhir. Di awal, insya-Allah aku akan hadir. Ataupun di akhir, akan hadir insya-Allah. Okey, aku main, lupa. Macam mana? Lupa dia je lah. Apa aku pergi esok. Peluang, oh teringat kata insya-Allah, abang dia. Insya-Allah. Jarak dia berapa lama? Ni ulama berbeza pandangan ni. Kita ambil yang paling mudah lah. Jarak dia sampai setahun. Ada kata kalau tempoh yang begitu lama, insya-Allah yang disebut tak dikira lah. Tetapi kita ambil pandangan yang paling mudah kita. Jarak dia walaupun sampai setahun, dia masih lagi dibolehkan untuk kita kata insya-Allah. Ini adalah pandangan daripada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi rajulin yuhlafu lahu an yustasna walau ila sana. Seseorang itu apabila dia berjanji, tiba-tiba dia lupa kata insya-Allah, dia boleh kata apabila dia teringat walaupun sampai tempoh setahun. Jadi tuan-tuan, sebutlah insya-Allah kerana apa? Kerana kita tak tahu benda apa yang akan berlaku pada esok hari. Sama ada kita mati, ataupun kita terhalang, ataupun kita terlupa untuk kita melakukan apa yang kita janji. Jadi tuan-tuan, kita sambung ayat yang ke-25. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sini. Dan berhenti mereka itu, iaitu Ashabul Kahfi, pada dalam. Dalam bukan malam kan? Malam ke dalam? Dalam. Kitab saya ni malam. Dan berhenti mereka itu Ashabul Kahfi pada dalam gua. Mereka itu 300 tahun kira matahari. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumkan bahawa tempoh yang sebenarnya Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua itu selama 300 tahun mengikut kiraan Syamsiyah, mengikut kiraan peredaran matahari. Kan tahun Syamsiyah 365 setahun. 365 hari setahun.
Kalau tahun Qamariah, Allah. Tak tahu orang. Tahun Qamariah 354 hari setahun. Jadi Allah habaq di sini, Ashabul Kahfi mereka tidur dalam gua selama 300 tahun mengikut kiraan matahari pada Yahudi Nasara. Jadi yang bertengkar di kota Mekah ataupun di tanah Arab ni, berapa ramai, berapa lama Ashabul Kahfi tidur ni? Yang pertamanya Yahudi dan Nasara, yang keduanya orang Arab. Bermakna cerita ni dah menjadi satu cerita yang tersebar luas. Jadi duk sembang, macam tuan-tuan duk sembang lah, siapa TPM, siapa TPM kan. Dah 2 minggu dah tak ada lagi. Jadi mereka pun duk sembang. Jadi akhirnya Allah, mereka duk sembang lama dah. Cerita ni pun Allah habaq last sekali pun habaq. Ini bagi tujuan apa? Bagi tujuan dia adalah untuk menjadi bukti kepada orang-orang yang bertengkar tentang berapa lama Ashabul Kahfi yang tinggal dalam gua itu adalah perkara baik, perkara yang mereka tak tahu. Bertengkar benda yang tak tahu susah. Jadi siapa yang boleh tahu? Hanya Nabi SAW saja yang boleh habaq angka yang tepat. Adalah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak habaq kata apa? Peristiwa ini berapa lama adalah Nabi sahaja yang boleh habaq tarikh yang sebenarnya, kerana Nabi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazdadu tis'a, dan tambah mereka itu 9 tahun pada kira-kira bulan. Tak sah kira matahari. Kalau kiraan ikut kiraan bulan ataupun lah dipanggil hijri, tahun hijrah. Kalau matahari dipanggil tahun Masyihi. Kalau ikut kiraan bulan ataupun tahun hijrah yang kita sebut pada hari ini, tambah 9 tahun. Bermakna apa tuan-tuan? 309 tahun mengikut kiraan putaran bulan. Mengikut Qamariyah. Mengikut Qamariyah. Jadi tuan-tuan, 300 tahun Masyihi bersamaan dengan 309 tahun hijrah. Bermakna tuan-tuan, satu kurun 100 tahun kan? 100 tahun Masyihi tambah 3, jadi 103 tahun untuk tahun Qamariyah. 300 bermakna 309 tahun. Bermakna 33 tahun Masyihi. Kalau mengikut tahun hijrah dah 34 tahun ditambah setahun. Ditambah setahun. Jadi pada Arab, jadi dan tambah mereka itu 9 tahun pada kiraan bulan pada Arab. Ini nak habaq kepada orang-orang Arab. Sebab orang-orang Arab dia bilang tahun mengikut Qamariyah, mengikut bulan. Kalau orang Yahudi dan Nasara mereka ikut matahari. Jadi Nabi habaq dua-dua sekali. Ni untuk orang Yahudi dan Nasara, mereka tidur selama 300 tahun. Ni untuk orang Arab, mereka tidur selama 309 tahun. Ini adalah satu di antara mukjizat yang besar yang Allah tunjukkan kepada orang kafir yang tak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seorang yang ummi tapi dia dapat menceritakan perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang mereka bertengkar. Maka 300 Syamsiyah dan 309 tahun Qamariyah. Qulillahu a'lamu bima labisu. Kata olehmu ya Muhammad,
Bermula Allah Ta'ala itu terlebih ketahui dengan lama masa yang mereka berhenti itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala nak habaq kepada kita, memerintahkan Nabi supaya habaq bahawa Allah sahajalah yang mengetahui berapa bilangan hari yang sebenarnya. Kerana apa? Kerana lahu ghaibus samawati wal ard. Baginya, bagi Allah itu ilmu ghaib. Ilmu yang kita tak nampak. 7 lapis langit dan bumi. Lahu ghaibus samawati wal ard. Apabila Allah nak menunjukkan keagungannya, Allah nak menunjukkan kebesaran kekuasaannya, maka Allah akan sebut 2 ciptaan dia ni, as-samawat dan al-ard. Allah mengetahui perkara yang sebenarnya kerana Allah lah yang memiliki, yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan perkara di langit ataupun di bumi. Nak habaq di sini, tidak ada sesuatu perkara pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah hal ehwal Ashabul Kahfi. Perkara di langit pun Allah tahu, yang di bumi pun Allah tahu. Manusia dia terhalang. Manusia tak tahu. Kita semua ni tak tahu macam mana nak kira kan. Tiba-tiba orang habaq je, tambah 8 minit sembahyang subuh. Pergi kira tak arti kan. Tapi orang habaq. Ilmu yang ada pada Allah, Allah mengetahui. Dan Allah bagikan kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Orang-orang yang dapat menguasai ilmu, sesuatu ilmu pun bukan semua dapat. Sebahagian kecil sahaja yang dapat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu perkara yang ada di langit, iaitu berkaitan dengan putaran matahari dan juga putaran bulan. Sedangkan manusia ni tuan-tuan tak tahu semua perkara itu. Melainkan orang-orang yang pengetahuan tersebut Allah bagi kepadanya, antaranya dipanggil ilmu falak. Akan ilmu falak. Fa, lam, kaf. Jangan baca kedah. Baca Arab lah. Falak. Baca kedah jadi lain. Okay. Contoh yang tidak belajar tu. Ilmu falak. Ilmu yang nak menentukan apa hari, tarikh dan sekian-sekian. Lahu ghaibus samawati wal ard, baginya, iaitu bagi Allah ilmu ghaib 7 lapis langit dan bumi. Absir bihi wa asmi', terlebih melihat dengannya dan terlebih mendengar Allah Ta'ala. Absir ni di antara terjemahannya adalah, selain yang diterjemahkan di sini, dia mengungkapkan kata-kata ta'ajub, iaitu alangkah hebatnya penglihatan Allah. Absir bih, alangkah hebatnya penglihatan Allah dan alangkah hebatnya pendengaran Allah. Sesungguhnya menakjubkan dua penglihatan dan juga pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun benda perkara yang tersembunyi daripada penglihatan Allah, daripada pendengaran Allah. Kita terhalang tuan-tuan. Kita duk pakat tanya bila akan kiamat, bila akan mati, di mana kita akan mati, esok akan berlaku benda apa, kita tak tahu. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah itu ada ilmu berkaitan dengan tarikh kiamat. Dan ada berkaitan dengan wa yunazzilul ghais, turunnya hujan.
Kan 2 hari lepas tengok mendung, kita tak nak hujan dah. Sini tak hujan pun sungai macam ni lepas dah. Jadi Allah tahu di mana tempat yang akan diturunkan hujan, bila akan diturunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada dalam kandungan ibu. Sama ada lelaki ke, perempuan ke, bila tarikh yang sebenarnya akan dilahirkan. Sedangkan kita ni Allah kata, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kamu hai manusia, kamu sendiri pun tak tahu perkara apa yang akan kamu lakukan esok hari. Walaupun kita rancang macam-macam rancangan yang sebenarnya belum tentu akan berlaku. Bahkan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu sendiri pun tak tahu di manakah kamu akan dimatikan. Di negeri manakah kamu akan dimatikan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ini lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi'. Ma lahum min dunihi min waliyyin. Tiada bagi mereka itu ahli langit dan bumi itu daripada lainnya Allah daripada pertolongan. Ahli langit adalah tempat tinggalnya malaikat. Ahli bumi adalah tempat tinggalnya manusia, tempat tinggalnya iblis, jin. Mula-mula Allah, sebelum Allah ciptakan manusia, yang duduk di bumi ini adalah jin. Sama-sama jin bergaduh. Tuan-tuan yang gaduh sangat, tak lagi Allah lempak tempat lain pula. Kan? Sama-sama jin mereka bergaduh. Sedangkan Allah bagi kat mereka bumi ini untuk mereka memakmurkan, bergaduh. Maka Allah habaq kepada malaikat, aku nak jadikan makhluk yang baru, iaitu manusia. Ambil jin, ambil syaitan ni, letakkan, keluarkan daripada bumi. Letak di mana? Letak di lautan. Letak di jazir. Letakkan di lautan. Letakkan dalam hutan, iaitu bukit. Tuan-tuan pergi tempat-tempat tertentu, sentuh tempat dia, tuan-tuan jadi masalah. Itu tempat dia. Kan dibuang di sana untuk tujuan apa? Bumi ini akan dimakmurkan oleh manusia. Jadi ma lahum min dunihi min waliyyin. Tiada bagi mereka itu ahli langit dan bumi itu lain daripada lainnya Allah daripada pertolongan. Tidak ada tempat untuk kita minta perlindungan melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yusyrik fi hukmihi ahada. Dan tiada kongsi. Yusyrik, kongsi, daripada perkataan syaraka yashrik, syaraka yashruku. Di sini asyraka yusyriku. Tiada kongsi. Allah tiada kongsi. Tiada kongsi ia Allah pada satu hukumnya itu akan seseorang, kerana ia Tuhan yang kaya daripada lainnya dan berkehendak lainnya padanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkongsi kuasanya. Kerana apa? Kerana Allah Maha Kaya. Maha Kaya Allah, dia tidak memerlukan kepada sesiapa pun. Kayanya Allah tidak rugi sekiranya seluruh penduduk bumi ini tak beriman kepada Allah, tak rugi. Tidak membawa sebarang keuntungan jika seluruh penduduk bumi ini beriman kepada Allah. Kerana Allah ini sudah pun Maha Kaya. Maha Kaya Allah ini bermakna Allah tidak memerlukan kepada yang lain, bahkan yang lainlah perlunya kepada Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi selesai di situ cerita tentang Ashabul Kahfi.
satu cerita habis tuan-tuan. Dia ada 3 lagi cerita. Ada 3 lagi. Cerita seterusnya tentang Sahibul Jannatain, tuan yang mempunyai 2 kebun. Kemudian Zulkarnain, kemudian Khidir dan Isa. Akan dia panggil kembara ilmu Nabi Musa nak menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, kembara ilmu Nabi Musa. Kemudian cerita raja yang adil, iaitu Zulkarnain. Jadi tuan-tuan, selepas Allah cerita yang pertama dalam surah Al-Kahfi ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi dengan menyebut watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan baca olehmu. Siapa dia? Ya Muhammad. Jadi khitab ayat ini kepada Nabi Muhammad, termasuklah umatnya. Bacalah oleh kamu, hai Muhammad, dan umatmu barang yang diwahyukan kepada engkau, ya Muhammad. Tuan-tuan, Allah gunakan perkataan utlu. Utlu ini fi'il amar, perintah. Perintah bermakna, kalau mai dalam perkataan amar, perintah, yadullu alal wujub, menunjukkan kepada wajib. Jadi tuan-tuan, kalau kita ambil di sudut makna harfiah perkataan ini, menunjukkan membaca Al-Quran, apa yang diwahyukan kepada Nabi itu adalah hukumnya adalah wajib. Jadi kita sampai tahap sunat lah, bukan makruh. Baca Quran apa makruh tuan-tuan? Kan? Kita kena bubuh dalam diri kita ni sebagai wajib. Baru kita baca hari-hari. Saya nak jadi imam, tak jadi imam tak baca juga. Nasib jadi imam, tak jadi imam tak baca juga. Tu pun kadang-kadang. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad, dan bacalah olehmu barang yang diwahyukan kepada engkau, ya Muhammad. Apa dia yang diwahyukan kepada Muhammad? Daripada Quran, kitab Tuhan engkau itu. Tuan-tuan, bacalah Al-Quranul Karim, kerana Al-Quran ini dapat menenangkan jiwa kita. Jiwa yang sabut, baca Al-Quran. Semua perkara ada di dalam Al-Quranul Karim. Nak buat apa pun, kembalilah kepada Al-Quran. La mubaddila li kalimati, tiada ditukar bagi segala kalimatnya Allah, Quran itu, dan tiada diubah. Jadi titah Allah ini, apa yang wajib, apa yang haram, tidak boleh diubah. La mubaddila li kalimati. La tuan-tuan, nampak la, bukan la sekarang. Tu la ke tak? Ni la Arab, la alif la. Kalau ayat yang baru kita baca di atas tadi, wala taqulanna, dengan la mubaddila, dan dia ada berbeza maksud. Kalau yang di atas larangan, yang di atas tu larangan sungguh-sungguh, yang di bawah ini bukan larangan. Yang di bawah ni la mubaddila ni adalah la penafian. La penafian. Kalau tuan-tuan tulis yang di atas tu la nahi. Kalau yang di bawah ni la nafiyah. La nafi. La nafi. La nafiyatu lil jinsi. Maksudnya apa? Penafian yang sungguh-sungguh nafi. Tidak ada pengecualian. Macam kita kata la ilaha illallah, tiada sama sekali Tuhan melainkan Allah. Sama juga ayat ni, tiada sama sekali perubahan titah perintah Allah. Kalimat-kalimat Allah yang telah Allah tetapkan tu sama sekali tidak berubah, sama sekali tidak boleh diubah. Yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib.
walan tajida min dunihi multahada, dan tiada engkau dapat daripada lainnya Allah Ta'ala tempat bergantung. Walan dia terjemah macam ni, tiada juga. Tuan-tuan, malam ni banyak saya nak bagi tahu sebab belajar bahasa Arab ni penting, tuan-tuan. Boleh tak tuan ni? Dia belajar bahasa Arab ni penting. Sebab apa? Sebab bahasa Al-Quran kita duk baca hari-hari, kadang-kadang tak berapa nak faham. Cuma saya nak bagi sedikit kaedah cara nak faham mengikut sukatan darjah 1 untuk Arab. Bukan darjah 1 kita, darjah 1 untuk Arab. Tak Zat nak membezakan antara jangan dengan tidak. Dua-dua guna perkataan yang sama, tetapi maksudnya berbeza. Yang ni pula lan. Lan juga diterjemahkan dengan tiada, tetapi membawa maksud yang penafian masa yang akan datang, yang kekal sampai bila-bila. Itu lan. Kalau lan, tiada sama sekali perbuatan itu akan berlaku sampai bila-bila. Jadi di sini walan tajida min dunihi multahada, dan sesekali kamu tidak akan mendapati selain daripada Allah itu tempat bergantung. Kalau nak bergantung kepada yang lain, tak ada. Siapa-siapa yang bergantung selain daripada Allah, siapa-siapa yang berharap selain daripada Allah, seumpama dia bersembunyi bergantung kepada sarang labah-labah. Tuan-tuan lari dari polis, pergi sembunyi sebalik sarang labah-labah. Bermakna apa? Pergantungan yang begitu rapuh, mesti nampak kan? Jadi tidak ada sama sekali selain daripada Allah itu tempat pergantungan melepas daripada azabnya, melainkan Allah jua. Kemudian wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan sabar olehmu ya Muhammad akan diri engkau serta segala mereka yang sembah mereka itu akan Tuhan mereka itu dengan pagi-pagi dan petang-petang. Jadi di sini Allah perintahkan pula supaya Nabi Muhammad dan orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang kena sabar, dan dalam tujuan yuriduna wajhah, menghendaki mereka itu akan wajah Allah, menghendaki akan mereka itu akan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, nak mendapat redha Allah kena sabar. Tak sabar, tuan-tuan tak akan dapat redha Allah. Sabar dalam arti kata yang sebenarnya itu tabah hati dia untuk mengerjakan sesuatu tuntutan. Dia tidak akan mengalah, dia akan berusaha sesungguh-sungguh usaha sehinggalah dia mencapai maksud yang sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah supaya berdoa di pagi hari, di petang hari, untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghendaki mereka itu akan wajah Allah semata-mata dengan ibadah itu. Jadi buat ibadat semata-mata kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah. Orang-orang yang buat ibadat selain daripada Allah bermakna dia tak ikhlas. Apabila dia buat ibadat tak ikhlas, bermakna ibadat itu termasuk di antara riak, nak menunjuk-nunjuk. Orang-orang yang menunjuk-nunjukkan ibadatnya bukan kerana Allah, kerana selain daripada Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia di hari akhirat nanti supaya pi minta ganjaran pahala kepada orang yang hang tunjuk ibadat itu kepada dia. Mai cari kat aku tak ada. Sebab hang buat bukan kerana aku, hang buat kerana orang selain daripada aku. Ini merupakan hadis Isra dan Mi'raj yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ibadat itu tuan-tuan? Di antaranya disebut di sini daripada tahlil la ilaha illallah. Tahlil la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan buat tahlil kena ungkapkan la ilaha illallah bagi banyak ni. Ni 30 kali berhenti lah. Akan buatlah 1000 kali. La ilaha illallah. Kita nak buat sendiri malas. Jadi pergi tahlil buatlah banyak ni. Tasbih subhanallah dan tahmid alhamdulillah dan sembahyang, puasa, zakat, sedekah semata-mata kerana Allah, tiada lainnya. Mereka itu segala fuqara, ahlus suffah. Fuqara jamak daripada fakir. Seorang fakir, faqir. Banyak orang fakir, fuqara. Ahlus suffah ini merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi yang mereka ini duduk di masjid. Kerja mereka ni bilang biji kurma. Kan? Bilang biji kurma berapa upah ni. Ada orang upah dia bubuh apa dia, saya tanya orang dia kerja dia bubuh apa lah. Satu bungkus sedikit, 1 dik. 10 bungkus baru sekupang. Ada lagi zaman lain. Nak boleh RM1 macam tu. Jadi Ahlus Suffah orang yang beriman di kalangan para sahabat Nabi yang duduk di Masjid Nabawi, yang orang tak kenal bahawa mereka ni miskin. Sebab apa? Mereka tak tunjuk kemiskinan mereka. Dia hidup macam orang senang, tetapi mereka miskin. Sebab mereka tak menunjukkan. Tetapi orang yang ada sedikit kelebihannya, dia boleh kenal orang ni adalah orang miskin. Kan kita tak kenal no? Sebab tanda-tanda orang miskin nampak walaupun dia tak abang. Di Ahlus Suffah ni 700 di sini 700 orang duduk di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada bagi mereka itu perniagaan, tak niaga. Dan tanaman, tak ada kebun. Dan peliharaan, mereka juga tidak ada binatang ternakan yang mereka pelihara. Hanya lepas sembahyang, nanti sembahyang, basah lidah mereka dan hati daripada sebut nama Allah. Yang dikatakan ahli suffah, yang hidup mereka hanya ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ibadat mereka itu memang ibadat yang ikhlas. Apa yang mereka buat, tahlil, tasbih, tahmid, sembahyang, puasa, bahkan mereka juga bagi zakat dan juga sedekah. Itu terang tak ada kerja. Tuan-tuan, inilah di antara apa ibadat yang sering kita lakukan, dan perbanyakkanlah ibadat tersebut. Wala taqdu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah, salah dan silap kelemahan diri saya.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.